Saya amat berbangga untuk mengatakan yang pelan saya telah pun menghiasi pentas-pentas konsert di Kuching ni lah. Nama saya Emil Hamlin dan saya adalah pemilik Emil's Garden yang terletak di Jalan Stephen Yong, Kuching, Sarawak. Pembelajaran sepanjang hayat ni dia berkenaan dengan minat. So, kalau kamu meminati sesuatu benda tu, you already have the passion in it. So, kamu akan semuanya terletak di situ. Kesabaran, kecekalan, kegigihan, kita kena buatkan ia menjadilah. Memandangkan saya sangat meminati pokok dan juga bunga, ia bermula dari hobi sebenarnya. Tetapi di atas demand, saya mula menghasilkan lebih banyak lagi pokok-pokok di sinilah. Dulu biasa saya buat dalam 10, 20, tapi sekarang bila customer datang, dia minta lebih. So, I cakap, I kena dapatkan pekerja untuk produce more. So, when I produce more, I akan dapat lebih jugalah. Saya amat berbangga untuk mengatakan yang pelan saya telah pun menghiasi pentas-pentas konsert di Kuching ni lah. Bukan saja di Kuching, tetapi saya boleh katakan saya pernah bawa plant-plant saya, pokok-pokok saya untuk disewa di Miri, Sibu, Bintulu. Ada blogger plants terkenal dari Kuala Lumpur, Living Around. Dia telah datang untuk membuat liputan blog YouTube dia lah dan mendapat viewers yang banyak. Pengikut ataupun follower yang itu pun berkembang juga. Saya telah berjaya mengintroducekan ataupun memperkenalkan plant-plant kita di Kuching dan viewersnya telah menembusi seluruh dunia lah. Yang telah memberi dorongan kepada saya, of course, adalah my own family members, abang, kakak saya, kakak-kakak saya. Mereka telah mendorong saya untuk meneruskan walau apapun cabaran dan halangan yang menimpa lah. Bila kita buat bisnes ni kan, kadang hujan, kadang panas, kadang-kadang late payment, semua tu kita kena sabarlah. Tetapi di atas dorongan dan bimbingan family member saya sabar dan tempuhi sahajalah. Teruskan sahaja walau apapun cabaran, sebab benda ni kita dah minat. Bila kita minat, keikhlasan tu ada di sana. So, kita buatlah dengan yang terbaik. Cabaran dalam kita membuat bisnes ni adalah mencari pekerja. Pekerja ni bukan senang kita nak bawa orang buat apa yang kita minat. So, walaupun kita dah train, kadang-kadang yang ni mereka jadikan benda ni sebagai sandaran saja. Seterusnya, kadang-kadang kita sudah buat kerja ataupun kita dah menyelesaikan sesuatu tugas tu, kadang-kadang kita tidak dibayar, kita susah untuk mengambil payment. So, itu adalah salah satu juga cabaran. Jom kami bawa kita ke area garden kami. Itu adalah area house plant. House plant maksudnya bunga yang sesuai untuk diletakkan di dalam rumah ataupun car porch area. Dan dia telah pun ditanam di dalam pasu. Manakala sebelah ni dia lebih kepada panas. Jadi ini adalah pokok-pokok yang saya supply untuk laman ataupun landscape. So ni dia memang tahan panas yang dalam plastik ni. Selain daripada menjualnya di sini, saya juga supply kepada kontraktor dan juga landscaper yang lain. Kita teruskan. Dan kalau kita pergi ke segmen sebelah sana, itu adalah bunga yang saya biasa sewakan lah.
Ini adalah heliconia. Ini bunganya boleh dipotong dan dapat digubah ya. Ni heliconia. Dan ini adalah bunga-bunga yang saya bawa ke hotel, ke majlis-majlis. Ini adalah bunga sewa saya. Hello semua, hari ini saya nak ajar kepada penonton-penonton cara-cara untuk menggabungkan pokok di dalam satu pasu. Jadi apa yang kita perlukan adalah pasu, pastikan berlubang, ada lubangnya. Kita ada sabut kelapa, tanah campuran dan bunga yang kita hendak susun di dalam pasu ini. Jadi mula sekali kita letakkan sabut di dalam ni agar dia dapat menutup lubang tadi ya. Seterusnya kita masukkan tanah. Kita masukkan tanah, jangan masuk semua sekaligus sebab kita nak tanam ni. Mungkin kita masukkan setengah saja dulu ya. Masukkan setengah. Ini adalah tanah campuran. Tanah campuran ni media dia adalah tanah kuning. Saya ada kompos kelapa sawit. Saya juga ada sabut kelapa yang telah dihancurkan, kokopit dan juga sedikit tai ayam. Jadi sebelum kita menanam dan membuka pasu-pasunya, kita hendaklah ukur dulu. Jangan tanam terus. Jadi kita dapat vision apa yang kita nak buat ya. Mungkin ni. So kita ukur dulu. Lepas tu dapatlah kita imagine macam manakah kejadiannya sebelum kita membuka tanah-tanah ni lah. Okey. Dah okey dah. Seterusnya kita tanam pokok ini. Ini adalah snake plant. Snake plant ni dipercayai dapat menambah kandungan oksigen di sekeliling lah. Kita buka dulu. Ni hendaklah dipok-pokkan supaya senang untuk dibuka. Right. Tarik. Seterusnya masukkan dalam ni. Mungkin nak di depan sikit. Okey. Jangan tambah tanah dulu, kita nak susun. Nak masukkan di sini. Okey, saya belum tambahkan tanah lagi. Dia letak kat bawah. Seterusnya saya nak ni, air plant. Ni air plant. Pokok-pokok ni saya pilih adalah berdasarkan permintaan kepada air. Maksudnya kalau 1 minggu sekali, pastikan pokok tu yang jenis disiram 1 minggu sekali atau 3 kali sehari ke. Kalau tidak, kalau kita campur-campur, nanti ada pokok yang sukakan air, ada pokok yang tak sukakan air. Jadi kita pastikan pokok itu adalah senang untuk disiram dan di-maintain lah. Okey, seterusnya maybe saya nak tambah tanah sikit di sini. Masukkan di sini. Ya. Terusnya kita tengok dari sini cantik ke tak? Cantik. Semakin cantik, semakin terserlah keayuannya. Dan teruskan. Nanti pasu yang kotor-kotor tepi itu boleh kita lapkan dan siramlah. Semakin cantik. Seterusnya yang ni. Ini adalah spesies aloe vera. So seperti yang saya mention tadi, pokok ni kalau boleh dari sama family lah. Supaya kita tak terlebih siram, tak terkurang siram. Tapi pokok ni tahan ya. Dapat dimasukkan dalam office. Dapat masuk di dalam rumah. Dah nak siap. Masukkan saja. Begitu. Dah cantik, semakin cantik.
Sekarang kita top upkan tanah dia. Ini sesuai dijadikan sebagai hadiah juga. Katakan ada rakan-rakan ke, rakan sekerja ke, baru pindah rumah. Ini sesuai. Kalau boleh letakkan dekat tingkap lah supaya dia dapatkan cahaya sedikit. Hentakkan. Tekan pokok dia supaya dia tak tumbang dalam perjalanan. Kalau nak cantik lagi, masukkan batu-batu kecil-kecil dekat pohon dia. Lepas tu kalau ada replika patung ke apa ke, boleh letak kat tepi-tepi ni. Dah pun siap. Begini hasilnya. Tahniah, dapat rumah baru. Gitu. Bolehlah macam tu ya. Itu dia gabungan aloe vera, bromeliad, air plant dan juga snake plant. Ni pokok ni boleh bawa oksigen juga di dalam bilik anda. Kepada yang meminati apa-apa saja bidang yang diminati, nasihat saya, minat saya terhadap plants ni, memang saya minat dari kecil. So benda ni kalau boleh kita jangan hanyutlah kita tengok, oh pokok ni I can make money. So bila kita dah terhanyut dan terdorong kepada duit, so minat kita tu akan ke tepi juga. So kalau boleh kita buat benda yang kita minat ni dengan ikhlas. Kita tanam with passion, dengan hati. Bila kita tamak, contohnya plant ni dia perlukan masa untuk tumbuh. Contohnya jangan kita baru ambil dan cucuk dan terus jual macam itulah. So customer ataupun orang sekeliling kita akan nampak keikhlasan kita bila pokok tu dah besar subur baru kita boleh jual.